terbahagi ia kepada 4 bahagi. Yang pertama yakni daripada 4 bahagian. Yang pertama daripada 4 bahagian dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah iaitu sifat nafsiyah. Contoh maksud iaitu tu dia nak bagi contoh sifat nafsiyah. Jadi daripada 20 sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala itu, yang mana termasuk di dalam sifat nafsiyah? Hanya satu sahaja. Hanya satu sahaja, iaitu sifat wujud. Sifat wujud tu yang pertama tu. Yang pertama pada sebutan wujud. Tu. Jadi kalau orang tanya ada berapa sifat nafsiyah, jawabnya ada satu, iaitu sifat wujud. Artinya arti ada. Wujud artinya sifat ada. Baik, kenapa dipanggil wujud? Kenapa sifat ada itu dipanggil nafsiyah? Apa alasan dia? Apa alasan dia? Sifat ada itu dipanggil nafsiyah. Apa alasan dia? Dan sebab dinamakan atau dipanggilkan sifat wujud itu dengan sifat nafsiyah, artinya jadi artinya ni tuan-tuan, dia nak terjemah nafsiyah tu. Artinya tu jaga baik-baik tu. Artinya yakni arti nafsiyah, dia nak terjemah apa nafsiyah tu. Sebab nafsiyah tu bahasa Arab kita tak faham. Saya pun tak faham kalau tak terjemah bahasa Melayu, saya pun tak erti. Jadi nak terjemahkan nafsiyah tu, biasa kita dengar nafsiyah nama orang, nafsiyah sebelah rumah kita. Bukan yang tu, bukan nafsiyah tu. Bukan nafsiyah tu. Jadi apa erti nafsiyah? Fahamkan dulu erti nafsiyah tu apa. Jadi sebut dalam kitab, kita baca dalam kitab dulu kan, kita hurai insya-Allah. Nafsiyah tu artinya, arti nafsiyah sifat yang bangsa zat. Boleh faham tak sifat yang bangsa zat? Tak faham juga sifat yang bangsa zat. Maksud sifat yang bangsa zat. Baik, kita huraikan lagi untuk mendekatkan faham. Dalam kitab tu betul dah, bukan salah. Kita nak hurai, nak olah sikit ayat dia tu supaya nak mendekatkan faham kita. Bila disebut sifat yang bangsa zat, kita macam tak berapa nak dapat tangkap. Baik, sifat yang bangsa zat ni maksudnya sifat, kalau patut catat, patut tulis. Nanti kalau lupa boleh tengok balik. Faham di sini, fahamlah di kitab tauhid yang lain. Kalau faham sifat nafsiyah sini, fahamlah sifat nafsiyah di tempat yang lain. Baik, jadi sifat nafsiyah tadi diterjemahkan dengan sifat yang bangsa zat, dengan makna sifat yang nak menunjukkan diri sesuatu. Zat tu apa maksud zat? Zat tu maksud diri sesuatu. Diri sesuatu. Macam kita ni, makhluk ni zat kita. Ni tubuh badan kita ni. Zat kita, tubuh badan kita ni yang berjirim, yang berjisim ni, yang asalnya daripada air mani ataupun tilik lagi daripada asal yang sebelum daripada tanah. Ni zat kita, tubuh kita. Ada pun zat Allah, zat Allah tidak seperti, tidak seumpama zat kita makhluk. Jadi zat tu makna diri sesuatu. Maka sifat nafsiyah ni adalah suatu sifat yang nak menunjukkan diri sesuatu, sifat yang nak menerangkan tentang diri sesuatu, sifat yang nak menterjemahkan tentang diri sesuatu, sifat yang nak menghuraikan tentang diri sesuatu, sifat yang nak memberi faham tentang diri sesuatu. Itu yang dimaksudkan dengan sifat yang dibangsakan kepada
zat tadi tu, iaitu sifat apa tadi? Ada. Sifat ada. Sifat ada. Kenapa sifat ada itu dipanggil sifat nafsiyah? Sifat yang dibangsakan kepada zat, sifat yang nak menunjukkan zat, sifat yang nak menerangkan zat, nak menyatakan zat, nak menghuraikan tentang diri sesuatu. Kerana apabila kita menyebut ada sesuatu, ambil contohlah sesuatu tu umum. Baik, kita ambil satu contoh. Tuan-tuan ada ilmu tentang ni, benda yang ada dekat tangan saya ni, namanya gelas. Tuan-tuan ada ilmu, pengetahuan dan kefahaman tentang diri gelas ni. Daripada kaca, buatnya di kilang, asalnya tiada, dia berbentuk, fungsinya untuk isi air ataupun sebagainya. Maksudnya sekarang tuan-tuan telah ada ilmu, pengenalan tentang diri makhluk, tentang zat makhluk yang ada di tangan saya ni, yang kita panggil dia gelas. Maksudnya tuan-tuan mengenal gelas. Dah kenal dah gelas tu. Maka apabila saya sebutkan kepada tuan-tuan, saya kata di bawah meja ni ada gelas, di bawah meja ni ada gelas. Apa yang serta-merta terbit, timbul, muncul di dalam pikiran dan hati tuan-tuan? Apa yang tergambar di pikiran dan hati tuan-tuan bila saya sebut di bawah meja ada gelas? Apa yang serta-merta tuan-tuan dapat tangkap? Nampak apa tuan-tuan? Nampak diri ke? Nampak diri gelas. Dia tak bertukar dengan benda lain. Dia tak bertukar dengan mikrofon. Sebab tuan-tuan ada pengenalan, kefahaman yang benar, yang betul dengan diri gelas tadi. Jadi bila saya sebut bawah meja ada gelas, maka serta-merta di dalam diri tuan-tuan tadi tergambar makna kefahaman tentang diri makhluk yang namanya gelas tadi. Oh, sesuatu yang asalnya daripada kaca, contohnya dibuatnya di kilang, fungsinya begini dan begitu, warnanya begini dan begitu. Serta-merta, tak pergi bertukar, dia tak bertukar dengan benda lain. Contohnya kalau bertukar, contohnya begini, saya kata di bawah meja ada gelas, tiba-tiba tuan-tuan nampak warna kuning, boleh dikupas kulitnya, rasanya masam. Itu limau. Maknanya itu tidak kenal, maksudnya salah pengenalan, salah kefahaman, salah pengetahuan tentang diri sesuatu tadi. Jadi apabila saya sebut ada gelas, bagi orang yang telah ada ilmu, kefahaman tentang gelas, dia takkan bertukar dengan benda lain. Boleh tak faham sakat tu? Ada gelas, maksud sifat ada tu nak menunjukkan tentang diri gelas ni tadi. Ada gelas, maksudnya sifat ada tu adalah sifat yang nak menunjukkan tentang diri gelas, nak menerangkan tentang diri gelas, nak menyatakan, nak memperkenalkan tentang diri gelas dengan sifat-sifat yang tertentu dengan diri gelas tadi. Dengan sebab itulah dipanggil sifat ada itu sifat nafsiyah, yakni sifat yang dibangsakan kepada diri sesuatu, ataupun sifat yang nak menunjukkan, yang nak menyatakan tentang diri sesuatu. Diri sesuatu tu makna zat lah. Baik, baca kitab balik. Tu hurai nak bagi faham. Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah, erti nafsiyah sifat yang bangsa zat.
Jadi lain kali kalau tuan-tuan ngaji Faridatul Faraid ke, Risalah Tauhid ke, Aqidatul Najin ke, Durul Thamin ke, Bakuratul Amani ke, ikutlah kitab-kitab tauhid yang lain tu. Bila tuan-tuan dengar nama sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud, ertinya ada. Kenapa dipanggil ada tu sifat nafsiyah? Kerana ada itu adalah suatu sifat yang berperanan nak menerangkan, menyatakan tentang diri sesuatu. Baik. Artinya sifat yang bangsa zat. Sifat yang bangsa zat itu kerana jadi kerana ni dia nak sebutkan kenapa panggil nafsiyah. Kerana apabila disebutkan wujud, apabila disebutkan ada, maka selalulah ni bahasa kita serta-mertalah. Selalulah dengan makna serta-mertalah. Dah bahasa Patani, tuan guru ni orang Patani, dia terjemahlah selalu. Selalu tu bukan makna berulang-ulang berlaku yang seperti yang kita kat sini faham. Jadi selalu di sini dengan makna serta-merta. Serta-merta. Dulu waktu kita ngaji dulu, duduk di Kelantan dulu, lepas kelas pagi, kelas subuh, kawan-kawan kata, lepas ni kita pergi makan nasi kabur selalu. Kita ingatkan nak kena pergi selalu. Rupa selalu tu sekarang maknanya serta-merta itu maksud selalu. Jadi maka apabila disebutkan ada, bila sebut ada, maka selalulah, yakni maka serta-mertalah, itu selalu, maka serta-mertalah menuju. Apa maksud menuju? Kefahaman kita tu tadi menuju kepada pengertian, menuju pengertian kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau dikatakan misalnya wujud Allah taala. Bila disebut wujud Allah, bila disebut ada Allah, maka serta-merta bagi orang-orang yang telah mengenali, memahami akan sifat-sifat yang selayaknya dengan zat Allah, maka selalulah di dalam hati dan pikiran mereka memahami apa itu Allah. Contohnya, bagi tuan-tuan yang dah belajar, yang dah mengenali sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, bila disebutkan ada Allah, maka serta-mertalah di dalam hati kita yang dah mempelajari, mengenal akan sifat-sifat Tuhan tadi, memahami Allah tu apa? Suatu zat yang adanya sedia kala lagi, suatu zat yang adanya kekal, tidak akan binasa selama-lamanya, suatu zat yang tidak ada permulaan, suatu zat yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Dia bukan berjirim, bukan berjisim, tidak bertempat, tidak berpihak, bukan di dalam ruang, bukan di luar ruang, bukan berbentuk dan sebagainya. Yang mustahil, yang tidak ada padanya sebarang kekurangan, tidak ada lemah, tidak ada buta, tak ada segala sifat kekurangan tidak ada pada diri yang namanya Allah. Lagi pula dia suatu zat yang bersifat dengan apa? Harus menjadikan sesuatu perkara yang mungkin. Itu kembali kepada pengenalan masing-masing. Itu kembali kepada kefahaman, pengenalan masing-masing terhadap sifat-sifat yang layak dengan zat Allah. Seandainya kita tidak mengetahui apakah sifat-sifat yang selayaknya dengan zat Allah, apa sifat yang mesti ada pada zat Allah, kita tak tahu. Apakah sifat yang mustahil pada zat Allah, kita pun tak tahu. Apa sifat yang harus bagi Allah, kita tak tahu. Baik, soalannya, apa yang tergambar di dalam hati dan pikiran kita apabila disebut ada Allah? Apa yang tergambar? Apa yang tergambar? Sedangkan kita tidak ada ilmu pengenalan tentang zat Allah. Apa yang ada, tuan-tuan? Kalau macam gelas ni tadi,
Saya kata ada gelas, tiba-tiba tuan-tuan membayangkan buah limau, itu tak ada masalah. Itu tidak merosakkan akidah tuan-tuan. Faham tak tu? Saya kata bawah meja ada gelas, tiba-tiba yang tuan-tuan faham, oh warna kuning, rasanya masam, tak rosak akidah tu. Sebab benda bersangkut paut dengan makhluk. Tak rosakkan akidah, tak rosakkan iman tuan-tuan. Kalau gelas ni tuan-tuan tukar sifat gelas ni dengan sifat buah limau, tak jadi kafir. Faham tak tu? Tapi bila disebut ada Allah yang tuan-tuan faham duduknya di langit, dia berbentuk, dia ada tangan kaki, maka rosaklah akidah. Sebab itu mengenal Allah ni hukumnya wajib. Sebab kita selalu duk sebut Allah, Allah, Allah. Apa yang ada dalam kefahaman kita sewaktu kita menyebut ada Allah? Ni yang kita takut tuan-tuan. Bila sebut ada Allah, yang dipaham duduknya di langit. Bila sebut ada Allah, yang duduknya di atas. Bukankah ada sekarang ni pahaman yang mengajak masyarakat percaya macam tu? Mengajak masyarakat supaya beriktikad Allah tu di atas. Rosak tak akidah tuan-tuan? Apabila diletakkan sifat Allah itu berpihak, bertempat di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di dalam sesuatu, di luar sesuatu, maknanya Allah Ta'ala itu serupa ataupun tidak kelakuan sifatnya macam makhluk. Sama tak? Sama. Apa hukumnya? Rosak tak akidah? Ketak rosak akidah walaupun menyamakan sifat dia dengan makhluk. Sebab itulah ulama' duk kata wajib belajar ilmu sifat 20 ni. Nak memperkenalkan kita Allah tu bagaimana sifat yang layak dengan zat dia. Dan apa pula sifat yang tidak layak dengan dia. Jadi kalau kita tak nak mengaji, sombong, tak nak ambil tahu, memada dengan tahu namanya Allah, tak perlu nak mengaji, tak perlu nak belajar. Jadi apa yang kita faham sewaktu sebut adanya Allah, apa yang kita pegang, apa yang serta-merta tergambar dalam akidah kita, dalam hati kita. Sebab tu di ijma' ulama wajib mengaji. Mustahil kalau kita tak belajar tentang sifat Allah ni kita boleh faham tentang sifat Allah. Bagaimana kita nak mengiktikadkan sifat yang mesti ada pada Allah, sedangkan kita pun tak tahu sifat Allah tu apa. Yang kita tahu nama Ar-Rahman Ar-Rahim tu nama. Sifat dia yang Ar-Rahman tadi, yang bersifat Rahman, yang namanya Rahman tadi, apa sifat dia? Yang nama Rahim tadi, yang pemurah, pengasih, penyayang tu, apa sifat dia? Sebab tu awal kitab dulu tuan-tuan ingat tak? Dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan mengenal Allah itu memahami, mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, apakah yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Bukan mengenal Allah itu bermaksud kita tahu dia Tuhan. Bukan sekadar tu. Kalau mengetahui Allah tu Tuhan, orang kafir musyrik pun tak tahu. Orang kafir munafik pun tahu Allah tu Tuhan. Jadi yang membezakan diri kita, orang beriman dengan kafir musyrik, dengan kafir munafik, kita menyebut Allah, kita memahami Allah serta dengan akidah kefahaman yang layak dengan Allah. Mereka mengatakan Allah itu Tuhan serta di dalam hatinya memiliki kefahaman yang salah terhadap Allah. Jadi kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak mengaji, macam mana akidah kita? Sebab apa yang kita faham, itulah yang kita pegang dalam hati. Betul tak tuan-tuan? Kalau betul kefahaman kita, maka betullah pegangan kita. Kalau salah kefahaman kita, maka salahlah pegangan kita terhadap Allah.
Contoh, orang yang memahami Allah itu tempatnya di atas langit, dia faham Allah ni tempatnya di langit ketujuh, atas langit ketujuh. Itulah yang dipegang sebagai akidahnya terhadap Allah. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati tuan-tuan. Ni ilmu tauhid ni lah ilmu yang paling ramai orang tak nak mengaji. Ilmu tauhid ni ilmu yang paling ramai orang tak nak ambil tahu. Mereka merasa memada dengan syahadah. Aku dah syahadah la ilaha illallah, aku kenal dah Tuhan tu Allah. Cukuplah. Buat apa nak belajar sifat 20 ni? Lagipun Nabi bukan suruh pun mengaji sifat 20. Na'udzubillah. Kalau tak penting tuan-tuan, tidak diijma'kan ngaji ni. Jadi terserahlah masing-masing, rezeki masing-masing. Siapa berasa sayangkan imannya, ambil tahulah. Siapa berasa dia boleh selamat akidahnya waktu nak mati besok dengan tak ambil tahu tentang Allah, silakan, tak payah ambil tahu. Tak payah ambil, tak payah susah-susah buang masa nak datang belajar, tak payah. Kalau kita yakin dengan kita tak memahami sifat yang layak, yang tak layak, yang harus dengan Allah, dengan tak tahu pun kita boleh selamat, silakan, duduklah, tak payah mengaji. Tapi siapa yang takut, yang gerun akan rosak akidah, salah faham terhadap Allah, belajarlah. Jadi kita belajar ni bukan untuk orang lain, untuk nak jaga iman dan akidah kita sendiri. Sebab itulah tuan-tuan, tadi dia kata ada itu sifat nafsiyah. Kerana bila sebut ada sesuatu, maka serta-mertalah kefahaman kita pergi kepada diri sesuatu tu tadi. Kalau betul faham kita, betullah pegangan kita. Kalau salah faham kita, salahlah pegangannya. Jadi bagi orang yang dah tahu, dah faham apa sifat Tuhan yang mesti ada pada Tuhan, dah tahu adanya, ada Allah sedia kala bukan baharu, ada Allah tidak ada permulaan, ada Allah bukan dijadikan. Kemudian selain daripada itu, zat Allah ni apa sifat dia? Dia kekal selama-lama, tidak akan bertemu dengan binasa. Kemudian apa lagi? Dia tidak menyamai dengan segala sesuatu. Zatnya tak sama dengan yang lain, sifatnya tak sama dengan yang lain, perbuatannya tak sama dengan yang lain. Kemudian apa lagi sifat bagi zat Allah? Dia tidak berhajat dan tak berkehendak kepada yang lain, bahkan segala yang lain berkehendak kepada dia. Kalau kata ilmunya pula meliputi, tidak didahului oleh jahil, pendengar pelihat, dia dapat mendengar dan dapat melihat segala sesuatu yang wujud, tak kira berbunyi tak berbunyi, bersuara tak bersuara, asalkan wujud semuanya dapat didengar dan dilihat oleh Allah. Ni bagi orang yang dah belajar, bagi orang yang dah tahu. Bagi orang tak tahu, bagi orang yang tak tahu, macam mana? Allah. Inilah dia tuan-tuan, datuk nenek moyang kita, inilah pegangan dia ni. Inilah pegangan akidah mereka. Orang zaman sekarang je tak nak mengaji sifat 20 ni. Terpedaya dengan pahaman-pahaman pelik. Kemudian agak-agak faham dah tu sifat nafsiyah satu je, wujud tu aje. Habis. Misalnya wujud Allah Ta'ala, maka selalulah menuju pengertian kepada zat Allah. Apa yang kita reti, apa yang kita faham tentang zat Allah, apa yang kita faham. Kalau orang tak mengaji, kita tanya dia, apa yang awak faham tentang zat Allah? Selama ni awak hidup 20, 30, 50, 60 tahun, apa yang awak faham tentang zat Allah tu? Kalau dia mendakwa dia dah kenal Tuhan, mesti dia boleh jawab. Boleh, mesti dia boleh membezakan yang mana zat makhluk, yang mana zat Allah. Bagaimana sifat makhluk, bagaimana sifat Allah. Bagaimana perbuatan makhluk, bagaimana perbuatan Allah. Kalau dia ada ilmu tentang Allah, mesti wajib boleh membezakan. Apa hukum membezakan makhluk dengan Allah? Apa hukum membezakan Tuhan dengan makhluk? Apa hukum? Hukumnya wajib, mesti boleh membezakan di antara Tuhan dengan makhluk. Kerana barang siapa yang tidak boleh membezakan, bermakna mereka menyamakan. Betul? Lawan bagi membezakan apa?
Menyamakan. Jadi kalau kita tak boleh membezakan, makna kita menyama. Apa hukum menyamakan Tuhan dengan sesuatu? Sedangkan dah sebut dalam ayat yang muhkamah tu, terang jelas Allah sebut dah laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama dengan sesuatu. Tak sama pada pihak mana? Kalau kita tak nak belajar, Allah tak sama dengan makhluk, tak sama pada pihak mana? Kemudian turun dia balik dah. Tadi dia naik tadi sikit. Ni turun balik. Sebab kita nak sampaikan benda penting tu kan. Betapa besar bahayanya, betapa besar celakanya bagi orang-orang yang tak kenal Tuhan. Akibatnya apa? Merosakkan pegangan dalam hati. Bila dah pegangan kefahamannya salah terhadap Allah, dan itulah yang dipegang dalam hati, apa yang akan jadi pada segala amal ibadat yang dia buat? Hajinya, umrahnya, sedekahnya, solatnya, adakah Allah terima? Allah tak terima. Kenapa Allah tak terima? Kerana dia tidak beriman. Kerana maksud iman itu apa? Pegangan yang betul, kefahaman yang betul terhadap Allah. Tiba-tiba pegangannya salah, boleh ke panggil beriman? Tak boleh lah. Walaupun dia Melayu, walaupun dia Arab, bila pegangannya salah terhadap Allah, dia tak beriman. Apa yang jadi kalau orang tak beriman solat 5 waktu? Apa jadi solatnya? Kita tak sayang ke amal ibadat yang kita dah buat tu? Ingat senang-senang Allah nak terima, asalkan buat Allah terima. Asalkan buat Allah terima. Dia ada syarat dia. Nak Allah terima ibadat yang kita buat ni, di antara syaratnya iman mesti betul. Tidak cukup tuan-tuan dengan imam kita duk doa Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, kita duk belakang duk amin amin saja. Tak memada tuan-tuan. Tak memada dengan kita minta ya Allah pelihara iman, padahal kita tak ada usaha nak ambil tahu tentang iman, belajar tentang iman. Tak memada dengan minta macam tu. Kena usaha mengaji, usaha belajar. Kerana apa yang kita pegang tu kembali kepada apa yang kita faham. Baik, yang keduanya daripada 4, jadi sifat nafsiyah sudah dah. Sifat nafsiyah sudah dah. Allah Maha Pengampun tuan-tuan. Ngajilah. Ngaji. Masa masih ada sikit lagi, gunakanlah baik-baik. Buat jadual waktu ngaji tauhid. Bukan di sini pun, ngaji tempat lain. Kalau tuan-tuan tak sesuai nak ngaji dengan saya, ngaji tempat lain. Cuma kita nak bagi tahu wajib belajar ni. Waktu tak peduli, petang, pagi, tengah hari, malam, tengah malam, sebelum subuh terpulang. Yang penting wajib belajar. Gitu. Kemudian yang keduanya daripada 4, yang pertama dah sudah. Bahagian yang pertama dipanggil sifat nafsiyah. Sifat ada satu je. Jadi nanti kalau ada orang tanya contohnya, ada berapa sifat nafsiyah? Kita jawab satu saja. Mana contohnya? Wujud, artinya ada. Habis dah. Yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah pula. Tadi nafsiyah. Yang kedua ni salbiyah pula. Apa sifat salbiyah ni? Artinya, jaga dia nak terjemah salbiyah tu apa pula. Tadi nafsiyah kita dah tahu. Sebab panggil nafsiyah sifat yang menerangkan kepada diri sesuatu. Atau dalam kitab tadi dia kata sebut sifat yang dibangsakan kepada zat. Tapi kita dah olah ayat dia sikit, sifat yang nak menerangkan diri sesuatu. Tu nafsiyah. Ni salbiyah apa pula? Artinya sifat yang bangsa ternafi barang yang tidak layak dengan zat Allah Ta'ala. Baik, kita urai dulu. Sifat yang bangsa ternafi perkara yang tidak layak dengan Allah. Maksudnya sifat-sifat salbiyah ni tuan-tuan adalah suatu sifat yang menidakkan, menafi itu, nafi itu makna menidakkan perkara yang tidak layak dengan Allah. Ulang balik kalau nak tulis-tulis. Sifat salbiyah ni adalah suatu sifat yang nak menolak ataupun
pun yang nak menidakkan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. Sifat yang nak menolak sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah, itu salbiyah. Ataupun kalau nak terjemah salbi itu maknanya tidak, sifat yang dibangsakan kepada tidak. Ataupun tuan-tuan, sifat salbiyah ni adalah suatu sifat yang kita tidak boleh mengerti maksudnya kecuali dengan menidakkan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. Suatu sifat yang kita tak akan faham maksud dia. Kita tak akan faham maksud sifat tu, apa yang dikehendaki, kita tak akan faham kecuali dengan menidakkan perkara yang tidak layak dengan Allah, baru kita boleh faham. Kita tengok contoh kan, kita faham insya-Allah. Ada contoh kat bawah tu. Kitab ni lengkap tuan-tuan. Sebab tu saya pesan bagi orang yang tak pernah mengaji tauhid ataupun yang dah lama mengaji tapi tak faham-faham, kitab ni sangat-sangat sesuai. Sebab keterangannya panjang, contohnya banyak. Cukup dengan satu kitab ni kalau kita mengaji betul-betul A to Z, istiqamah, rajin catat, insya-Allah lepas tuntutan fardu ain di sisi kita pada sudut ilmu tauhid, lepas insya-Allah. Tak payah banyak kitab, satu ni pun cukup dah. Kalau kita ngaji betul-betul lepas fardu ain bahagian tauhid. Kalau fikah lah. Kalau tasawuf. Yang ni nak melepaskan tuntutan belajar fardu ain yang sudut tauhid, cukup dengan sebuah kitab ni pun tak apa. Sebab saya dulu pun yang ni lah mula-mula, asbabnya saya boleh faham maknanya tauhid ni lebih-lebih kurang bodoh-bodoh macam ni kitab ni lah. Sebab tu kalau mana-mana orang panggil minta ngajar tauhid, ni lah kitab yang saya bawa mula-mula. Sebab pada saya kitab ni penerangan ni panjang jelas, huraiannya banyak. Tak apa, sabar mengaji insya-Allah. Biar tak faham dulu, kemudian faham, daripada faham lepas tu tak faham. Biar tak faham dulu, nantilah lama faham insya-Allah. Baik. Okey, jadi sifat salbiyah artinya sifat yang bangsa ternafi. Kita buat catatan tu ayat yang kita mudah nak faham tuan-tuan. Kita buat catatan dobet tu, catatan tu buat catatan yang kita mudah nak faham. Sifat yang bangsa ternafi ataupun sifat yang menidakkan perkara yang tidak layak dengan Allah. Boleh nak buat ayat macam tu. Sifat yang menolak perkara yang tidak layak dengan Allah pun boleh. Iaitu sifat salbiyah ada 5. Kalau nafsiyah tadi ada berapa? 1. Ni salbiyah ada berapa? 5. Mana dia 5 ni? Yang kemudian, maksud kemudian tu yang selepas daripada sifat wujud. Tuan-tuan perasan tak? Dalam sifat 20 tu kan kita baca wujud dulu, qidam, baqa kan. Jadi ulama susun tu tuan-tuan bukan suka-suka tu. Nak memudahkan kita ngaji, nak mudahkan kita ngapal, nak mudahkan kita memahami. Mudah kita nak bagi-bagi. Padahal boleh je kalau kita nak tonggang terbalik kan. Nombor 1 letak kudrat, nombor 2 letak iradat, boleh, tak ada masalah. Sebab nombor-nombor tu hanya untuk sebut sahaja. Bukan hakikat sifat Tuhan tu beratur dulu kemudian macam tu kan. Kerana segala sifat Allah tu qadim lagi azali semuanya. Baik, jadi ada 5. Mana dia 5 ni? Yang kemudian, maksud kemudian yang selepas daripada sifat wujud. Selepas daripada sifat wujud, 5 sifat yang lepas daripada sifat wujud. Mana? Iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, dan wahdaniyah. Itu maksud 5 sifat selepas wujud. Daripada qidam sampai apa? Qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah sampai wahdaniyah. Baik.
Dan sebab dinamakan 5 sifat itu sifat salbiyah kerana tiap-tiap satu itu makna tiap-tiap satu menuju tu makna menunjukkan, menuju dengan makna menunjukkan kepada ternafi, yakni kepada menidakkan. Tu tuan-tuan catat kat bawah tu, nanti kalau baca sendiri senang. Menuju dengan makna menunjukkan kepada ternafi dengan makna menidakkan barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Ataupun dikatakan tiap-tiap satu itu maknanya tidak, ataupun maknanya bukan sesuatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, tengok contoh faham insya-Allah. Pertama, seperti kidam. Okey, kidam sifat yang wajib bagi zat Allah. Dah kita orang Melayu, kita tak faham kidam tu apa. Lalu alih bahasa terjemah Melayu. Kidam terjemah bahasa Melayu sedia kala. Baik, jadi kidam artinya sedia kala. Sedia kala tu bukan maksud tuan-tuan, jaga baik-baik. Sedia kala bukan maksud. Sedia kala tu terjemah kidam, bukan maksud kidam. Erti lain, maksud lain. Erti ni terjemah. Dah kita orang Melayu, Arab terjemah Melayu. Kalau orang Cina, Arab terjemah bahasa Cina. Begitu tu terjemah. Maksud dia apa tu? Kidam terjemah Melayu sedia kala. Apa maksud sedia kala Allah ni? Tolong terangkan apa yang dikehendaki dengan sedia kala Allah. Allah bersifat sedia kala, Allah bersifat kidam, Allah bersifat sedia kala. Apa maksud? Tolong terangkan sikit. Sedia kala tu sedia kala boleh ke faham? Sedia kala tu sedia kala sedia kala boleh faham? Taknya faham pergi situ. Allah bersifat sedia kala. Sedia kala apa? Sedia kala tu sedia kala. Yelah, sedia kala tu macam mana? Sedia kala. Nampak tak? Bila tekan lagi, tanya lagi, lah dia jawab gini. Allah tu sedia kala, maknanya Tuhan tu dah lama dah ada. Baru faham, baru tahu rupanya dia salah faham dengan maksud sedia kala Allah. Sedia kala Allah bukan maksud dah lama ada. Dah lama ada itu sesuatu perkara yang bersangkut paut dengan masa. Tu dah lama ada. Kalau sedia kala dengan makna dah lama ada, itu bukan sifat Allah, itu sifat makhluk. Contohnya kita kata alam ni dah lama ada. Betul. Kerana asalnya alam ini tiada. Sejak Allah ciptakan hingga ke hari ini dah lama ada alam ni. Betul. Tapi kalau Allah yang dikatakan dah lama ada, salah kefahaman tu. Maknanya kita meletakkan sifat makhluk pada Allah, kita meletakkan sifat alam tadi pada Tuhan pula dah. Kan kemensyirikan, kan kemenyamakan tu. Dah tu yang sebetulnya apa? Sedia kala Allah tu yang sebetulnya apa maksudnya? Sedia kala Allah Ta'ala itu maknanya, maksudnya tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Itu maksud dia. Sedia kala apa maksud? Tidak ada permulaan. Menafikan permulaan, menolak permulaan pada Allah. Kerana ada permulaan itu sesuatu perkara yang tidak layak dengan Allah. Kalau Allah ada permulaan,
bermaksud Allah itu asalnya tiada. Bila Allah Ta'ala tu asalnya tiada, kemudian dia muncul jadi ada, dipanggil apa tuan-tuan? Baharu, betul? Macam kita ni bersifat baharu. Kenapa kita dipanggil baharu? Kerana kita ada permulaan. Kalau Allah ada permulaan, serupa tak dengan kita? Serupa. Apa hukum serupa Tuhan dengan makhluk? Mustahil. Jadi jangan salah faham dengan maksud sedia kala tu. Sedia kala Allah yang betulnya bermaksud apa? Tidak ada permulaan. Perhatikan perkataan tidak tu. Tidak itulah yang dinamakan salbi tadi. Menafikan. Tidak tu makna menafikan barang yang tidak layak dengan Allah. Kalau di sini apa yang tidak layak dengan Allah? Permulaan. Permulaan tu layak ke tidak dengan Allah? Ada permulaan layak tak dengan Allah? Tidak layak, maka dinafikan. Tidak ada permulaan. Itulah maksud sedia kala Allah. Cuba tuan-tuan tanya orang-orang tak nak ngaji. Cuba tuan-tuan tanya orang-orang tak nak ngaji, apa yang kau faham dengan Tuhan tu sedia kala? Dia akan jawab, Tuhan tu dah lama ada dah. Itulah jawapan dia. Berapa ramai tuan-tuan yang salah faham. Macam mana akidah tu? Kita tak sedih ke tengok saudara mara kita, adik-beradik kita macam tu fahamnya? Sebab tu kita kena ajar kawan-kawan kita ngaji. Mari ngaji. Bukan nak tunjuk pandai, mari ngaji. Nanti ngaji Allah tunjukkan. Jadi sedia kala dengan makna apa? Tidak ada permulaan. Itu menafikan permulaan. Baru kita faham maksud sedia kala. Itu kidam. Maka makna sedia itu ialah tidak ada permulaan atau bukan baharu. Bukan baharu ataupun tidak baharu. Orang tanya, apa maksud Allah sedia kala? Maksudnya Allah itu tidak baharu, ataupun Allah itu tidak ada permulaan. Itu maksud sedia kala. Dan baqa artinya kekal. Baqa bahasa Arab, terjemah Melayu kekal. Maka makna kekal itu apa? Apa maksud Allah tu bersifat kekal? Kalau orang tak tahu, orang tak faham, orang tak ngaji, dia jawab Allah tu kekal dengan makna Allah tu lama lagi ada. Allah tu lama lagi ada. Masa panjang lagi masa Allah tu ada. Habislah. Salahlah fahamnya. Dah yang betulnya apa? Kekal Allah. Kekal Allah dengan makna tidak ada akhir, ataupun dikatakan tidak binasa. Menafikan binasa. Kerana sifat binasa pada Allah itu mustahil. Demikianlah yang tiga kemudian daripadanya. Tiga lagi sifat yang selepas daripada tu apa? Selepas baqa apa? Wujud, kidam, baqa, mukhalafah. Betul? Jadi apa maksud mukhalafah? Mukhalafah terjemah Melayu apa? Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang baharu. Tu bersalahan. Apa maksud Allah tu bersalahan? Maksudnya tidak serupa dengan segala sesuatu yang baharu. Zatnya tidak serupa, sifatnya tidak serupa, perbuatannya tidak serupa dengan makhluk. Kemudian lepas mukhalafah apa? Qiyamuhu binafsih. Bahasa Arab, terjemah Melayu apa? Berdiri Allah dengan sendiri. Apa maksud Allah berdiri dengan sendiri? Maksudnya tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berhajat bergantung dengan sesuatu. Kemudian yang terakhir, wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya keesaan ataupun ketunggalan, satu.
Apa maksud Allah tu satu? Satu itu bermaksud tidak berbilang-bilang, zatnya tidak berbilang-bilang, sifatnya tidak berbilang-bilang, perbuatannya tidak berbilang-bilang. Itulah sekalian terjemahan maksud sifat-sifat salbiyah yang 5 tadi. Tuan-tuan perasan tak, daripada awal tadi kita terjemahkan maksud, semua ada perkataan tidak, 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 tidak. Perasan tak? Sedia kala tidak baharu ataupun tidak ada permulaan, kemudian tidak binasa, kemudian tidak serupa dengan sesuatu, kemudian tidak berkehendak dan tidak berhajat dengan yang lain, kemudian tidak berbilang-bilang. Semua ada tidak, 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 tidak. Itulah sebabnya dipanggil sifat salbiyah. Kerana kalau tak diterjemahkan dengan tidak, tidak, tidak tadi, kita takkan faham maksud sifat-sifat salbiyah tadi tu. Habis. Okey, habis dah tu. Walhasil, ringkahnya, sifat salbiyah itu sifat-sifat yang tidak boleh mengerti akan dia itu dengan makna melainkan dengan ternafi, dengan tidak, atau bukan sesuatu perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Semuanya dinamakan sifat salbiyah. Itu sifat salbiyah. Sifat-sifat yang kita takkan boleh faham melainkan dengan perkataan tidak tadi. Tidak binasa, tidak baharu, tidak serupa, tidak berkehendak, tidak berhajat, tidak berbilang-bilang. Itulah dia sebab dipanggil salbiyah. Cukuplah tuan-tuan Alhamdulillah ala kulli halin. Kalau tak faham pun tak apa. Yang penting kita ngaji, betulkan niat kita belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha atas diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara akidah iman kita. Walaupun kita tak faham, tak pandai, tapi dengan berkah keikhlasan, kesungguhan, kita belajar nak ambil tahu tentang akidah yang betul yang salah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala belas kasih kita. Allah Ta'ala memelihara akidah kita. Lebih-lebih lagi saat kita nak mati besok. Kerana hakikat yang memelihara akidah kita bukan ilmu, tetapi hakikat yang memelihara akidah kita adalah Allah. Cukuplah sekadar itu. Dan di kesempatan ini dengan berkat majlis ilmu kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam di Palestin khususnya, dan sekalian tempat yang mana dizalimi oleh orang-orang kafir harbi di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan diberi pertolongan, kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan bantuan-bantuannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.